satu hari itulah saya cuba bukalah pintu rumah tu, dan ajaibnya pintu tu pun boleh terbuka. Dan lepas tu saya tanyalah kawan saya seorang lagi ni, kenapa pintu tu tak berkunci kan? And for your information, yang kawan saya seorang ni, dia lebih senior daripada saya lah waktu tu. Dan dia pelik lah waktu tu kan. Kenapa? Sebab sebelum ni banyak yang dah cuba buka tapi tak boleh buka pula rumah tu. Jadi kiranya saya lah orang pertama yang berjaya buka pintu rumah tu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya untuk hari ini, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki dan berikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak dan ayah kita. Semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah berkenaan dengan rumah kosong. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okay guys, untuk kisah yang pertama, macam kita cerita tadi, pasal kita kali ni nak cerita tentang berkenaan dengan kisah rumah kosong kan. Okay, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke cerita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ni Diana kata dia. Okay, cerita ni taklah seram sangat, tapi itulah still juga nak kita kongsikan kata dia. Okey, jadi saya nak ceritakan pengalaman pertama saya ketika diganggu waktu saya menyambung pelajaran di sebuah universiti dekat Sarawak. Jadinya nak dijadikan cerita lah. Universiti saya ni terletak jauh daripada tempat awam tau, dan dikelilingi dengan hutan. Jadi faham-faham lah ya bagaimana keadaan dekat sini, kata dia. Okey, asrama di universiti kami ni berkonsepkan rumah ala-ala flat lah gitu. Satu rumah sepatutnya ada 8 orang penghuni, tetapi masa pendaftaran tu hanya ada 6 orang sahaja yang mendaftar untuk rumah yang saya nak duduk ni. Jadi mungkinlah disebabkan oleh lokasi rumah ni yang agak jauh daripada universiti, dan lokasi dia ni dikelilingi dengan rumah-rumah yang tidak berpenghuni. Okey, rumah kami ni dekat tingkat 2. Saja je nak beritahu kata dia. Saya ni jenis yang suka menyendiri. Jadi saya ni nak apply lah, nak duduk dekat bilik sendiri je kata dia, tanpa ada roommate. Nak privacy lah kononnya. Jadi saya ni bukanlah sejenis yang cepat penakut kan. Selagi benda tu tak muncul depan mata, selagi itulah saya masih lagi berhusnuzon atau boleh lagi berfikiran positif lah. Mula-mula tinggal di bilik tanpa ada roommate ni, alhamdulillah tak ada apa-apa pun gangguan yang terjadi. Sampailah saya ada terbuka satu rumah kosong. Korang yang kata-kata kalau ada rumah kosong, janganlah pergi-pergi buka. Bukan rumah kita kan. Okey, kita terus dengan cerita dia. Okey, saya tahulah saya salah kata dia, tapi apa boleh buat, nasi sudah pun menjadi bubur. Rumah yang saya buka tu berhadapan dengan rumah yang kita orang tinggal sekarang ni, dan rumah tu juga dah lama kosong tau, dan berkunci kerana tak ada student yang tinggal dekat rumah tu. Dah balik kampung, dan kampung dia tu jauh lah daripada Sarawak ni. Dan setiap hari masa nak turun ke kelas, saya ni dalam hati asyiklah tertanya-tanya je tentang keadaan dalam rumah tu tau. Kotor ke tidak, ada barang ke tak ada barang ke, macam mana agaknya decoration rumah tu, macam sama ke macam kita punya rumah kan. Biasalah kata dia, pelajar yang prihatin lah katakan. Prihatin apa kan, korang jangan buat macam ni tau. Okay, then satu hari itulah
Saya cuba bukalah pintu rumah tu, dan ajaibnya pintu tu pun boleh terbuka. Dan lepas tu saya tanyalah kawan saya seorang lagi ni, kenapa pintu tu tak berkunci kan? And for your information, yang kawan saya seorang ni, dia lebih senior daripada saya lah waktu tu. Dan dia pelik lah waktu tu kan. Kenapa? Sebab sebelum ni banyak yang dah cuba buka tapi tak boleh buka pula rumah tu. Jadi kiranya saya lah orang pertama yang berjaya buka pintu rumah tu dengan secubit kebodohan yang ada, kata dia. Rasa banggalah kan, dapat buka pintu yang orang lain tak dapat buka. Dan pada malam saya buka pintu tu lah, saya rasa agak seram sekali tau. Dan decide nak tidur sambil buka lampu meja lah, sebab dah terasa seram tu kan. Jadi buka lah lampu meja ni. Jadi malam tu kita tidur dengan ada lampu lah sikit kan. Malam tu saya bermimpi tau, yang saya tertidur dekat rumah kosong tersebut. Dan dalam mimpi tu saya kena tindih tau. Jadi saya hanya mampu dengar bunyi benda yang mendiami rumah tersebut je waktu tu. Bangun je saya, ataupun tersedar je saya daripada mimpi tu, automatik lampu dekat meja saya ni tertutup. Maksudnya bilik saya gelap. Yang menyeramkan lagi, switch tu macam ditutup oleh sesuatu ataupun seseorang, kerana saya boleh dengar tau bunyi switch tu tekan. Bermulalah daripada situ banyaklah benda-benda yang terjadi dekat bilik saya ni. Bunyi ketukan, bunyi seret-seret kerusi tu dah biasa dah saya dengar. Tapi yang tak boleh saya lupakanlah adalah ketika saya tengah belajar waktu satu malam tu, tengah-tengah lewat malam lah macam tu kan. Dan macam ada sesuatu yang menampar leher saya tau waktu tu. Apa lagi waktu tu saya lari tak cukup tanah lah kan. Tapi itulah, benda tu pun masa saya belajar, masa tu jugalah dia ni nak menampar kan. Masa ni masih berani lagi nak tidur dekat bilik tu. Sampailah setiap malam saya asyik dapat mimpi buruk je kan. Dan pernahlah sekali saya ni kena tindih. Dan rupa-rupanya bukan saya seorang saja yang pernah kena tindih ni. Housemate saya pun seorang lagi ni pun juga terkena gangguan-gangguan tersebut tau. Jadi gangguan tersebut berterus-terusan sampailah saya mula menumpang bilik housemate saya yang seorang lagi ni. Dan satu hari itulah kawan saya yang senior tadi tu memperkenalkan saya dengan Kak Jas. Bukan nama sebenar kata dia. Kak Jas ni memang pakar lah orang kata dalam mengenai hal-hal atau bab-bab seperti ni. Sebab hijab Kak Jas ni terbuka lah. Saya minta tolong dekat Kak Jas ni untuk cekkan bilik saya tu lah. Jadi Kak Jas ni pun satu tau, dalam banyak-banyak jam, tengah-tengah malam jugalah yang dia ni pilih untuk mencemar duli dekat rumah kami ni, kata dia. Lepas habis cek Kak Jas pun story lah, the whole story dekat kita orang semua. Yang masa dia masuk rumah kami ni, dia dah start rasa sesak nafas, kata dia. Dan vibe rumah kami ni sangat-sangat berat, sangat-sangat heavy, kata dia. Dalam bilik saya tu saya dah ada roommate baru, kata dia. Mulanya dia tak nak cerita tau benda tu macam mana rupa bentuk tu, benda tu apa kan. Takut saya seram nanti, kata dia. Lepas tu lah 2 ke 3 hari lepas tu adalah dia beritahu dekat kawan saya yang senior tadi tu, benda yang ada dekat bilik saya tu. Benda yang ada dekat dalam bilik saya tu adalah macam makhluk tu. Dia nenek tua lah, makhluk nenek tua. Dan dia juga ada beritahu lah, masa dia on the way balik daripada rumah kami malam tu, dia ada dengar bunyi ketukan dekat setiap dinding koridor. Ada juga terserempak dengan beberapa ketul benda depan ataupun dekat depan rumah dia lah. Jadi inilah pengalaman pertama saya tau. Sepanjang hidup saya, this is the first time yang saya kena ganggu. Jadi sekarang ni saya masih lagi tinggal dekat rumah dan bilik yang sama tau. Cuma pada waktu malam saya tidur dekat bilik kawan saya lah. So far alhamdulillah tak adalah benda tu muncul, dan diharapnya supaya tidaklah muncul sampai bila-bila kan. Baiklah guys, ini adalah kisah seram yang pertama. Macam mana anda rasa dengan pengalaman pendengar kita ini? Nama dia Ana ni. Jadi kalau anda ada kisah-kisah yang macam ni, bolehlah share dengan kita orang kan, supaya kita boleh sharekan kepada semua pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat kisah seram ni. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke video yang kedua.
Okey, baiklah guys. Okey, untuk kisah yang kali ni, kisah yang kedua ni, kita terus dengan kisah dia. Kisah pasal rumah kosong juga. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke cerita yang kedua ni. Okey, kisah ni dah lama berlaku. Masa tu saya dalam umur 4 atau 5 tahun macam tu lah. Dan sekarang ni, kata dia, saya dah umur 40 tahun. Jadi lama kan kisah ni. Okey, kisah ni jadi masa kita orang duduk menyewa, ataupun saya dengan keluarga saya duduk menyewa dekat Simpang Renggang, Johor Bahru. Masa kecil dulu ni Malaysia ni agak aman. Tak risau pun nak biarkan anak-anak pergi ke kedai ke ataupun main-main kat sekeliling kampung ni, kat mana-mana pun tak ada masalah, kata dia. Petang-petang kita orang boleh main satu kampung, pusing keliling kampung pun tak ada masalah. Masih lagi ramai yang baik hati dan suci mindanya. Dan sekarang ni tak boleh. Ramai manusia yang sakit jiwa. Tak boleh biar anak-anak keluar tanpa pengawasan. Okey, kita berbalik pada cerita saya lah. Sebab dulu Malaysia aman lah, benda ni boleh terjadi pada saya. Masa kisah ni terjadi, masa tu saya dalam umur 4 ataupun 5 tahun macam tu. Dan kakak-kakak saya dengan abang-abang saya ni semua dah bersekolah. Sekolah semua dia orang sekolah rendah. Dan ayah saya pula seorang cikgu. Dan mak pula seorang suri rumah sepenuh masa. Jadi mak ni selalulah minta tolong saya kan, minta tolong pergi sana, pergi kedai beli tu, beli bawang, beli apa macam-macam barang lah. Bukan mak saja, jiran-jiran saya ataupun terutama sekali nenek ataupun pemilik rumah sewa yang kami duduk ni pun selalulah minta tolong saya pergi kedai belikan barang-barang untuk dia orang. Jadi saya ni kenapa? Saya ni pun jenis yang tak kisah dan rajin ataupun jenis keringan tulang. Lagipun selalulah orang kata kalau tolong tu bukan tolong saja. Mestilah dapat upah sikit kan. Nanti saya beli asam ataupun keropok untuk dimakan sambil balik menyanyi riang. Orang kata dapat upah kan. So satu hari tu saya ni seperti biasalah diminta tolong untuk pergi ke kedai. Jadi saya pun jalanlah pergi ke kedai. Ini macam biasa je lah. Adalah jarak perjalanan tu taklah jauh mana, tapi dalam lebih kurang jarak daripada rumah nak ke kedai tu lebih kurang dalam 10 minit macam tu lah. Memang akan lepasi satu rumah besar tau dalam kampung kita orang ni, yang memang selalunya tak ada orang diami kat rumah tu. Tapi kawasan rumah tu cantik tau. Siap ada pokok yang pagar-pagar, pokok pagar tu yang cantik-cantik kan. Dan banyak pokok-pokok bunga dekat rumah tu. Memang kawasan rumah tu cantik lah. Dan terjaga je. Yelah, zaman dulu kampung memang tak ada pagar kan. Jadi saya rasa pemilik rumah tu jadikan pokok pagar tu untuk tandakan kawasan halaman rumah dia tau. Pokok pagar ni biasa pokok apa dia macam ada kan tanam kat keliling rumah yang ada pokok. Jadikan macam pagar je lah. Entah kenapalah hari ni saya boleh gatal pula tangan saya nak petik bunga-bunga dekat rumah tu tau. Yelah, gembira punya pasal kan. Dapat upah lah, beli jajan lah, beli tu lah, beli ni kan. Jadinya saya rasa gembira itu. Siap menyanyi-nyanyi lagi kan. Jadi balik daripada kedai tu, saya rasa dah start rasa macam tak best tau. Tapi sebab, yelah mungkin lah sebab waktu tu saya ni kecil lagi, saya pun tak tahulah nak menggambarkan perasaan saya pada masa tu. Sampailah pada petang tu, kita orang ni waktu tu adik-beradik duduk sama-sama tau, makan bubur yang mak buat lah. Masa tu saya dah tak sedar apa-apa dah. Cuma kakak saya ni beritahu, mata saya waktu tu ni, akak saya ceritakan pada saya semula lah, mata saya waktu tu dah naik ke atas, mata hitam, nampak mata putih je. Dan mulut pula waktu tu dah berbuih-buih dah. Dan mulanya dia ingat, kakak saya ni ingatkan saya ni buat lawak kan. So dia orang pun pakatlah gelak-gelakkan saya waktu tu. Tapi bila dah lama sangat dia orang tengok saya ni buat lawak apa kan, lama sangat macam ni kan, dah tak jadi lawak lah kata dia kan. Dan kakak-kakak saya dengan abang saya pun beritahulah dekat mak. Makanya bila mak dengar macam tu, mak pergi tengok saya, kelang kabutlah mak saya waktu tu. Sebab ayah waktu tu dah tak ada kat rumah. Ayah pergi ke surau untuk solat maghrib. Jadi malam tu ayah saya panggil geng-geng surau dia ni datang ke rumah tau. Ada seorang ustaz tu, memang orang kata orang yang alim lah, jenis yang pandai-pandai bubat-bubat sikit kan. Orang kampung biasa begitu, orang yang beralim ada ilmu sikit kan. Jadi ustaz ni tolonglah ubatkan saya. Dan kakak saya cerita masa mula-mula saya kena ubat ni, saya terjerit-jerit tau. Memang seram dia orang yang waktu tu, adik-adik saya waktu tu lah, siap cakap nak balik macam tu. Tapi punyalah degil benda tu, dia tak nak keluar daripada badan saya tau. Lama jugalah saya ni diubat. Dan rupanya itu adalah hantu raya yang jaga rumah tu.
Bila saya petik bunga-bunga dekat rumah tu, benda tu rasa macam tu adalah satu ancaman, ataupun macam saya ni cuba merosakkan apa yang dijaga tau. Dan benda tu rasa saya ni mencuri hak milik tuan dia lah agaknya Dan sepanjang saya diubat malam tu lah, memang saya tak sedarkan diri langsung tau. Bangun pagi waktu tu pun saya tak ingat apa-apa. Yang saya rasa cuma badan sakit-sakit dan letih yang amat tau. Dan cuma bila saya ingat-ingatkan balik lah, ada yang waktu saya sedar kejap tau, saya dah berdiri kat pintu jerit-jerit, nak balik macam tu lah. Dan ustaz pun katalah, kalau kau nak balik, kau balik lah, tapi kau tinggalkan budak ni kat sini. Macam tu. Ada juga yang saya ingat juga, saya jerit panggil nama mak saya sebab saya sakit sangat waktu tu. Dan mak saya dah menangis-nangis dah. Saya nampak kakak-kakak saya cerita yang mak saya waktu saya kena tu memang menangis-nangis dah mak saya. Kiranya malam tu gemparlah kampung kita orang dengan kejadian yang menimpa saya. Dan sejak daripada itu saya insaf lah. Dan mak asyik pesan, mak pesan berulang-ulang kali, jangan kacau apa pun barang orang. Jumpa shilling, jumpa duit ke, jumpa apa, jangan usik, jangan ambil. Nampak bunga cantik, jangan petik. Dan kita tak tahu siapa penjaganya ataupun siapa yang punya kat situ sebenarnya. Jadi harap anda semua terhibur lah. Walaupun kisah ni pendek, harap anda semua terhibur. Ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua dan terakhir untuk kali ini. Harap anda terhibur. Jadi kalau anda terhibur dengan kisah-kisah begini, bantulah saya dengan subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.